Okay, hai semua. Kali ini saya nak share tentang 7 rutin penting bila anda jadi bos. So maknanya bila anda jadi bos maknanya ada staff. Okay, so untuk topik ni saya nak fokus tentang sistem pengurusan ataupun rekod gaji pekerja. Okay, secara ringkas, setiap bulan bos kena buat 5 rutin. Okay, iaitu yang melibatkan potongan gaji ataupun caruman majikan untuk 5 agensi yang terlibat: KWSP, Perkeso, HRDF dan juga Income Tax. Okay, so untuk Perkeso ni ada 2 item yang terlibat, iaitu SOCSO dan SIP ataupun EIS. Okay, untuk Income Tax ni adalah potongan cukai berjadual. PCB itu adalah potongan cukai berjadual bagi pihak staf yang layak. Okey. Sebelum saya bercerita lebih lagi, saya nak bagi tahu bahawa information yang terdapat dalam video ini adalah maklumat sehingga Mac 2023, iaitu yang melibatkan kadar ataupun berapa potongan, berapa caruman majikan. Saya ambil sehingga Mac 2023. Okey, rutin pertama sebagai bos adalah yang biasa, iaitu membuat potongan gaji pekerja dan juga membuat caruman kepada KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. So okey, setiap bulan majikan kena potong 11% daripada total gaji staff, dan juga bos kena membuat caruman 13% daripada gaji staff yang jumlahnya 5,000 ke bawah. Manakala bagi staff yang yang diberi gaji RM5,000 dan ke atas, majikan boleh ada pilihan sama ada 12% ataupun 13% sebulan. Okey, so setiap bulan bayaran ini kena dibuat. So, maknanya potongan gaji campur dengan caruman majikan kena dibuat selewat-lewatnya pada 15 hari bulan berikutnya. Contoh, gaji bulan ni bulan bulan April 2023, so dah potong, dah mencarum. So majikan kena serahkan ke WSP selewat-lewatnya pada 15 hari bulan Mei depan. Faham ya? Untuk Perkeso pula ada 2 jenis bayaran yang terlibat, iaitu SOCSO dan juga SIP. SIP itu Sistem Insurans Pekerjaan. Okey, so untuk SOCSO, bagi pekerja yang 60 tahun dan ke bawah, dia kena potong setengah peratus, maknanya 0.5%, tapi maksimum boleh pergi sampai RM24.75. Manakala untuk staf yang berumur 60 tahun dan ke atas, dia tak perlu potong apa-apa, hanya caruman oleh majikan saja. Okey, untuk SIP pula standard sama, 0.2% bagi potongan pekerja dan juga caruman majikan. Okey, dan seperti biasa tarikh akhir bayaran adalah 15 hari bulan berikutnya. So sama macam KWSP, bulan 4 2023 potongan dan juga caruman bulan 4 akan bos kena serahkan ataupun buat bayaran penuh kepada Perkeso selewat-lewatnya atau pada 15 hari bulan Mei depan. Okay, next saya nak bercerita tentang levy ataupun bayaran kepada HRDF. So ini adalah sebenarnya berbentuk tabungan majikan kepada dana pembangunan sumber manusia. So ini hanya melibatkan bayaran oleh majikan saja. So tiada potongan bagi dari gaji staf. Okay, so untuk majikan yang mempunyai staf lebih daripada 10 orang wajib buat caruman ni, iaitu sebanyak 1% daripada gaji pekerja. Kadar bukan memasuk 1% tu tolak gaji, tak, tapi kadarnya dikira daripada 1% daripada gaji pekerja, tapi bukan dipotong, tapi majikan yang carum ataupun majikan yang bayar. Okey, so untuk majikan yang mempunyai kurang daripada itu, 5 ataupun 9 orang staff yang tempatan, okey, pekerja Malaysia tempatan. So majikan tu atau bos tu boleh buat pilihan
nak buat ke atau tak. Okey, so tapi dia punya levy bayarannya adalah 0.5%. Okey, so kalau lebih pada tu wajib buat, kalau tak ada memang kena denda. Okey, so bayaran macam biasa selewat-lewatnya pada 15 hari bulan berikutnya. Okey, sekarang saya nak bercerita tentang rutin yang agak penting setiap bos kena buat setiap bulan, iaitu membuat kiraan PCB. Ataupun kiraan PCB ni kena buat setiap bulan sebab kita nak tentukan sama ada staf itu layak atau tidak dibuat potongan cukai secara bulanan. So potongan ini jika dia layak hasil daripada kiraan tu, so majikan kena potong gaji staf. So bahagian itu akan diserahkan kepada income tax. Itu adalah macam cukai in advance yang majikan tolong bayarkan bagi pihak pekerja. So untuk tujuan ini ada satu borang, nama dia borang TP1. So staff setiap bulan kena hantar ataupun jika perlu dia kena hantar kepada bos dia untuk dia bagi tahulah ada pelepasan ataupun potongan yang dia nak buat dalam bulan itu sebelum majikan dia finalkan dia punya net pay berapa. Okey, so nanti hasil daripada borang TP1 tu baru majikan akan kira PCB dia layak atau tidak. Okey, so untuk memudahkan pihak income tax ada sediakan kalkulator online. So biasanya akan guna kat situ lah, sama ada hasil pada kiraan tu baru dia tengok dia layak atau tidak. So jika dia layak, so potongan tu akan dibuat dalam bulan tersebut, dalam bulan itu. So net pay nanti apa yang diterima setelah tolak PCB tersebut. Okey, so untuk kiraan ataupun proses ini saya akan tunjukkan secara detail dalam video akan datang. So nanti tunggukanlah video tu, saya akan tunjuk step by step macam mana kita nak record gaji pekerja. Okey, apa proses dia yang terlibat. Okey, ini adalah jenis-jenis gaji ataupun allowance ataupun bayaran tambahan yang perlu majikan kira dalam membuat kiraan ataupun kadar potongan. Berapa untuk EPF, berapa untuk SOSO macam gaji, bonus, allowance, commission dan sebagainya. Cuma untuk part HRDF ni ada sedikit error dekat slide ni. Cumanya bila untuk HRDF ni, gaji, allowance tetap dan bayaran bulan masanya hanyalah untuk tentukan berapa kadar bayaran oleh majikan. Okey, bukan untuk potongan. Okey, so untuk yang income tax ataupun PCB memang banyak sikit lah, ada gaji, upah, bayaran lebih masa, commission, bla 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 and so on. Cuma ada dua benda penting saya nak cerita lebih kat sini, iaitu perquisite dan juga manfaat berupa barangan. So ini adalah juga sebahagian daripada imbuhan ataupun gaji ataupun bayaran tambahan kepada staf yang perlu ataupun boleh dikira sebagai part of kiraan untuk tentukan sama ada dia kena PCB atau tidak. Okey, so benda-benda ni semua yang banyak-banyak ni ada dalam borang EC ataupun borang EA staff. So ini adalah list ataupun senarai jenis-jenis bayaran tambahan tunai ataupun pemberian yang boleh ditukar ke dalam bentuk wang. So contohnya macam cukai pendapatan. So bila majikan tolong bayarkan, dia bukan potong dia tolong bayarkan cukai pendapatan staff tadi. So pembayaran ini majikan kena rekod sebagai perquisite. Sama juga macam contoh bil telefon ataupun utility ataupun yuran tuition penjagaan anak dia. Adalah senarai-senarai macam contoh. Biasanya benda-benda ni semua dia benda ni atas nama staff tadi. So majikan tolong bayarkan. Dia maknanya dia buat in advance dulu, dia bayar, dia nak tuntut. So dalam kontrak kerja, majikan kata dia akan tanggung segala-segala benda kat dalam ni. So bila dia buat bayaran, so record ni akan record bayaran gaji tu akan ditulis sebagai perquisite. Okey, contoh kalau kat situ contoh nampak tak, bayaran ganti notis kerja. So ini contohnya macam contoh kita kalau nak berhenti kerja, kita kena bagi notis kan. So sebulan, 2 bulan. So jika tak ataupun tak ikut syarat tu, staff kena bayar pempasan atau ganti notis tu. So ada juga jenis yang case contoh staff tadi nak berhenti daripada pihak daripada business A
pergi ke business B. So bila business B ni kata nak urgent, nak cepat, dia nak cepat sangat staff tu masuk kerja, okey, tak payah tunggu notis sebulan ke 2 bulan ke, so dia sanggup bayarkan. So bayaran ini yang syarikat B tu bayarkan ataupun business B tu bayarkan, dia akan letak sebagai prerequisite. okey, so dia ada kiraan tertentu lah. So dia macam contoh, ada bayaran ataupun kalau you tengok dalam borang EA ataupun borang EC, ada satu part dalam dekat part F, kat dalam borang EA tu ada part F, jumlah yang dikecualikan. okey, so ini ada kiraan dia tertentu, bukan semua bercukai. Ada part-part yang dia yang tidak bercukai. So yang part tu akan diletakkan dalam bawah sekali dekat dekat borang EA ataupun borang EC. okey, tapi senarai-senarai ini ataupun macam pelepasan ini ataupun kemudahan tidak bercukai ini tidak terpakai untuk pekerja yang ada kawalan dalam syarikat, contohnya shareholder, okey, ataupun owner business ataupun partner dalam partnership. okey, yang ini pula adalah jenis-jenis manfaat berupa barangan, MBB ataupun kalau bahasa Inggeris panggil BIK, benefit in kind. So ini biasanya adalah merupakan pemberian yang tak boleh diganti dalam bentuk wang. Contoh biasa maknanya aset ni selalunya majikan punya tapi untuk kegunaan peribadi. Contoh yang biasa adalah kereta. okey, selalu syarikat ada beli kereta untuk kegunaan kegunaan staff, tapi ada juga kereta khas. Macam biasanya kereta mewah lah, dia serah pada director ataupun dia bagi kepada director untuk kegunaan dia sendiri. So dia pun juga ada formula khas macam nak kira. So ada kategori-kategori yang ada yang perlu bercukai atau yang tidak dikenakan cukai. So macam seperti perkisik tadi, segala ataupun bayaran MBB yang tak dikecuali yang dikecualikan pada cukai akan direkod dalam part F ni, dalam borang EA ataupun borang EC. So ni senarai dia lah. okey, peruntukan pemandu, dia bagi rumah, lepas tu dia bagi aset-aset lain. okey, so ini adalah part of ni. So macam perkusit, macam saya ingatkan balik perkusit dan juga manfaat berupa barangan ni adalah sebahagian ataupun jenis imbuhan yang akan dikira untuk tentukan sama ada pekerja itu layak atau tidak dibuat potongan PCB. Okey, part yang ini pula dia adalah bukan merupakan melibatkan tentang bayaran, tetapi adalah rutin yang perlu bos ambil tahu jika terdapat ada staf baru masuk, okey, ataupun ada staf meninggal dunia, ataupun ada staf berhenti, ataupun yang ada staf yang meninggalkan negara, okey, meninggalkan Malaysia. So untuk staf yang baru masuk, majikan perlu hantar macam information kepada income tax, borang CP dua-dua untuk mereka ataupun staf yang mempunyai basic gaji 3,000 dan ke atas. So bos kena hantar borang ni kepada income tax, nak beritahu okey, kami ada staf baru masuk. okey, untuk staf yang meninggal dunia ataupun yang berhenti daripada bekerja, so majikan kena hantar borang CP 22A. Dan untuk staf yang hendak meninggalkan Malaysia, so bos kena hantar CP 21. So borang-borang ni semua kena hantar kepada LHDN dalam tempoh 30 hari. Sama ada 30 hari dari staf tu baru masuk, 30 hari dari staf itu meninggal dunia dan sebagainya. okey, so jika ia melibatkan ataupun staf yang berkaitan ataupun staf yang berhenti tu ataupun staf yang nak meninggalkan Malaysia tu, dia melibatkan ada melibatkan ada tunggakan gaji ataupun ada bayaran income tax, so majikan kena hold dulu bayaran NEPP yang last kali tu. So selepas dihantar borang-borang tu, so nanti income tax akan hantar final surat penyelesaian cukai berapa dia kena ni. So majikan kena serahkan ikut notis income tax tu
baru yang selebihnya akan diserahkan, atau final gaji tu akan diserahkan kepada staf berkenaan ataupun ex-staf berkenaan. Okey, ni faham ya? Mungkin agak macam pening sikit, tapi you all boleh google. Tapi ini saya nak just information saja dah nak bagi tahu. Sebab kadang-kadang ada yang ni, sebab ni sebenarnya adalah sebahagian daripada tanggungjawab majikan sebenarnya. Okey, dengan pihak income tax. Okey. Okey, selain daripada rutin bulanan, ada 2 rutin tahunan yang penting yang bos kena buat, iaitu serahan ataupun penyediaan borang EA ataupun borang isi, iaitu penyata gaji tahunan. Yang borang ini kena hantar kepada staf, bukan hantar kepada income tax, bukan hantar kepada siapa-siapa, tetapi kena hantar kepada setiap staf. Sama ada dia gaji kecil ke, gaji rendah ke, layak tak layak ke cukai ke, dia kena ataupun dia wajib hantar kepada semua staf. Okey, setiap tahun. So maknanya contoh gaji untuk tahun 2022, so borang ini kena sediakan ataupun kena hantar, serahkan kepada staf selewat-lewatnya pada bulan 2, akhir bulan 2 tahun hadapan. Contoh tahun gaji tahunan 2022 kena hantar ataupun dah sepatutnya dah dihantar borang EA tadi ataupun borang isi kepada staf pada ujung bulan 2 hari tu, ujung bulan 2 2023 lepas. Okey. Okey. Lagi satu, selain daripada borang isi ataupun borang EA, ada satu borang lagi satu, iaitu borang E. Okey, borang E ni majikan kena serahkan kepada income tax. So sebenarnya borang E ni adalah summary kepada semua borang EA yang dikeluarkan. So maknanya ni macam borang EA untuk setiap staf, borang E semua staf. Secara summary-nya berapa ataupun berapa imbuhan yang dia bayar. Okey, siapa staf-staf yang ada di bawah bis syarikat tu ataupun bisnes tu. Okey, so ini penyata tahunan ini atau borang ini kena serah selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun hadapan. Contoh macam gaji ataupun penyata gaji staf tadi tahun 2022, so borang EA kena hantar bulan 2 2023 dan borang E pula kena hantar selewat-lewatnya pada 31 Mac lepas. Okey, macam contoh sekarang borang E 2022, siapa yang ataupun yang menggunakan e-filing ada extend sampai ujung bulan ni. Okey, so boleh kena hantar. So tak hantar again kena denda. So boleh katakan kalau tengok sekali imbas, rutin yang antara yang paling banyak ataupun yang paling antara yang paling banyak agensi yang terlibat yang paling banyak adalah income tax. So income tax kena kira borang, kena kira PCB. Okey, dan juga buat PCB, so kena hantar borang EA, kena hantar borang E. So termasuk juga yang CP 22, 21 dan yang slide yang sebelum ini yang saya dah cerita. Faham Okey, setakat itu saja saya nak bercerita tentang 7 rutin penting anda sebagai bos. Okey, sebelum saya akhiri video kali ini, saya nak bercerita ataupun nak inform saya dalam proses nak membuat bengkel latihan akaun bisnes yang secara praktikal. Okey, anda boleh google dalam www.akauncukai.com. So ini adalah komprehensif 3-in-1 punya DIY latihan praktikal. Maknanya kita buat ataupun kita rekod transaksi urus niaga menggunakan perisian ataupun software akaun untuk tujuan serahan e-filing. Okey, untuk tujuan serahan penyata cukai. So maknanya kita akan buat akaun berdasarkan apa syarat-syarat income tax, supaya tujuan saya nak membuatkan nak buat kos ni supaya kita boleh mengawal ataupun menguruskan cukai ataupun menentukan kadar bayaran cukai yang sepatutnya dibayar oleh kita sebagai business owner. Okey, so kalau berminat, saya ada share link, boleh lihat link dekat dalam description, saya akan share kat dalam tu. Okey, so itu saja untuk kali ni. Terima kasih.